Assalamualaikum, kita sambung kembali. Characteristics and features of NPM number 5. Okay, before number 4 and now we move to number 5. Budgeting. In terms of budget, NPM budgeting focuses on the production of services and regulatory enforcement. It means that NPM focus on output and result rather than on input such as personnel and equipment. Dia lebih melihat kepada hasil kerja penjawat awam itu ataupun pentadbiran awam itu. Yang kedua, second, it prefers agencies and administrative units to generate their own revenues. Example, charging user with certain amount of fees. Dan dia suka kalau jabatan kerajaan itu boleh menjana pendapatan lah. Menjana pendapatan ni contohnya kalau kita tengok lah, jabatan kerajaan yang boleh menjana pendapatan contohnya LHDN ataupun JPJ ataupun polis, saman tu lah. Ataupun kalau kita tengok local government macam majlis daerah, saman-saman lah yang dikenakan, ataupun cas-cas bayaran lesen kedai, bayaran sewa tapak perniagaan dan sebagainya itulah. Okay, performance based budgeting and market driven concept budgeting. Ini adalah lebih kepada performance budgeting ataupun melihat kepada market driven concept budgeting. Bajet yang melihat atau belanjawan yang melihat kepada market ataupun pasaran. Allocation of public budgets must be based on performance, creation of value for customers, the public and the national interest. Bajet yang digunakan di dalam jabatan kerajaan itu hendaklah berdasarkan kepada performance, bukannya lagi membazir peruntukan-peruntukan kerajaan. Lack of output should be investigated. Whether the government investment into the function should lead towards its termination, privatised or shifted to some other level or unit of government. Dan perbelanjaan kerajaan yang tidak memberikan impak ataupun hasil yang baik, maka perlu disiasat ke mana perginya bajet-bajet ini dan kenapa bajet yang begitu besar dikeluarkan tetapi hasilnya tak seberapa. Kalau terdapat agensi ataupun program-program yang tidak memberikan impak yang besar kepada kerajaan, maka program tersebut hendaklah dihapuskanlah. Agencies should have flexibility in handling their budget as long as they produce result. Maknanya boleh handle di belanjawan mereka masing-masing. Let agencies manage the budget and expenditure. And be entrepreneurial, maknanya menerapkan unsur-unsur keusahawanan in developing markets for services they can produce at competitive cost, dan menyediakan perkhidmatan kerajaan ni dalam kadar ataupun kos yang bersesuaian dan tidak membazir dan tidak terlalu tinggi. Number 6, characteristics NPM number 6, decision making. Decision making in NPM should be based on responsiveness to customer, dan keputusan yang dibuat di jabatan kerajaan dan pentadbiran awam ini hendaklah fokus kepada customer, iaitu public. Performance levels and cost effectiveness dan jimat. Decision making should be decentralized, hendaklah diagihkan kuasa kepada jabatan-jabatan di peringkat negeri dan juga daerah ataupun sekolah, kita katakan kalau Kementerian Pendidikan. Decision in missions and entrepreneurial opportunities should be made by agency leaders, generally with input from rank and file employees. Decision dalam misi dan juga keusahawanan should be made by agency leaders dan hendaklah dibuat oleh ketua-ketua jabatan kerajaan. NPM decision making is cost conscious, dan pembuatan keputusan itu hendaklah memikirkan tentang cost, dan ditekankan di sini adalah penjimatan cost saving lah. In term of managerial, number 7, in term of managerial autonomy, independence and accountability. Okay, sekarang kita nak membicarakan tentang autonomi, kuasa pentadbiran dan juga kebebasan dan juga accountability, kebertanggungjawab dalam pengurusan. NPM emphasis on increasing managerial autonomy to public managers. Dalam new public management, kuasa tidak tertumpu di peringkat pusat, iaitu di peringkat Putrajaya, tetapi diberikan kepada negeri di peringkat negeri, jabatan kerajaan di peringkat negeri dan juga jabatan di peringkat daerah. Okey, example kita ambil Kementerian Pendidikan Putrajaya, diberikan kepada JPN negeri, diberikan kepada pejabat pendidikan daerah dan diberikan kepada sekolah. Sama juga dengan universiti. Maksudnya tidak berpusat pada Kementerian Pendidikan Tinggi, diberikan kepada UiTM,
UiTM Shah Alam, UiTM Negeri dan juga kepada KPP dan seterusnya kepada PP. It gives them necessary freedom to manage their resources dan mereka boleh menguruskan sumber masing-masing mengikut pentadbiran masing-masing sama ada peringkat daerah ataupun negeri. The people are redefined. Rakyat ataupun masyarakat ini didefinisikan semula as active customer, dianggap sebagai customer and just passive recipients. However, the public service has been more open, lebih terbuka, more visible and more consultative. Dan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan ini lebih terbuka. Maknanya tidak macam dulu lah. Maknanya rakyat tak adalah terima 100%, tapi rakyat boleh komplain. Rakyat boleh dia open minded. NPM is open minded, new public management ni maknanya terbuka untuk komplain daripada customer itu masyarakat. With the freedom, public administrator or manager is accountable to the law, professional and community values of and the public interest. Walaupun diberikan autonomi, kebebasan, tetapi ketua-ketua jabatan kerajaan ini masih lagi terikat dengan law, undang-undang, profesional, tak boleh bersikap tidak profesional dan juga mengikut norma-norma nilai-nilai keagamaan, kemasyarakatan orang Melayu dan sebagainya. Maknanya bukan bebas sebebas-bebasnya macam barat, bukanlah. Okay, number 8. Public managers, saya sorry lah kalau bergegar sebab saya tak ada stand untuk kamera. Public managers should be policy sensitive. Hendaklah sensitif. Ketua-ketua jabatan kerajaan ni hendaklah sensitif terhadap dasar-dasar kerajaan ini. NPM emphasizes the development of policy sensitivity by public manager. They should be flexible enough to explore alternative to make public administration more cost effective. Oleh kerana kerajaan nak berjimat cermat dalam new public management ini, maka mereka hendaklah sensitif. Kalau berlaku pembaziran, mereka perlu ubah, mereka perlu stop program-program yang membazir dan mereka perlu memilih program-program yang boleh menjana pendapatan dan juga boleh menghasilkan impak yang lebih besar dengan bajet yang lebih kecil. It aims at cost cutting and reducing public expenditure. Its motto is value for money. Maknanya kerajaan kalau boleh, ketua-ketua jabatan kerajaan dan juga pegawai kerajaan buat program yang impak dia besar tetapi tak melibatkan kos yang banyak. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, kursus-kursus banyak dilakukan di dalam, tidak lagi dibuat di hotel-hotel dan sebagainya. Banyak kursus yang dibuat di jabatan kerajaan tu sendiri. Cuma penceramah saja dipanggil daripada luar. Example, UiTM buat kursus dalam UiTM Kelantan contohnya, example, but speaker or lecturer ataupun penceramah speaker itu dipanggil daripada luar. Hanya jemput penceramah saja ke dalam kampus. Itu lebih jimat berbanding buat di hotel-hotel dan sebagainya. Number 9, limited and entrepreneurial role of public administration, better governance. NPM aims at limited role of government including privatization and contract management. Ya, maksudnya NPM ini dia melimitkan kuasa kerajaan. Maknanya dia boleh lebih berikan kuasa kepada kaki tangan bawah untuk bertindak dan sebagainya. It calls for retreat of the state and argues for deregulation. It emphasizes market-driven management. Dia lebih mengutamakan pasaran ataupun masyarakat, kehendak masyarakat, bukan lagi mengikut kehendak kerajaan. In the words of Osborne and Gabler, apa yang dia kata? We don't need, kat sini ya, we don't need more government. We need better government. To be more precise, we need better governance. Okey. Cuba tengok perkataan dia di sini. Dia kata, Osborne dengan Gabler kata, kita tak perlu kepada banyak sangat kerajaan. But we need better government. Tapi kita nak kerajaan yang bagus, yang baik, yang lebih baik. To be more precise, untuk lebih tepat lagi, we need better governance. Apa maksud governance? Governance maksudnya tadbir urus yang baik. Governance maksudnya ialah kita nak kerajaan yang bagus dan pandai mentadbir. Governance is the act of collectively solving our problem. Government is instrument we use. Government, kerajaan itu adalah salah satu metod saja ataupun instrumen, alat saja. Tapi governance sebenarnya, pentadbiran, urus tadbir, itu yang lebih penting. Sama ada cekap ataupun tidak, jimat ataupun membazir, rasuah ataupun tidak, bagus ataupun tidak, berkesan ataupun tidak. Governance, itulah yang kita panggil sebagai governance.
Dan the instrument is outdated and it is time to remake it. Dan dia kata sistem kerajaan yang lama ini dah outdated, yang hanya kerajaan yang mengarahkan rakyat sudah tidak sesuai lagi untuk zaman sekarang. Maka mulai sekarang kerajaan perlu menurut kehendak masyarakat asalkan ia sesuai dengan agama dan nilai-nilai dan undang-undang mengikut masyarakat setempat. Okay, number 10, structural adjustment. Hierarchies and structures are flattened. Hierarki dalam sistem new public management ni lebih flat, maksudnya lebih mendata, sebab kuasa diberikan, bukan lagi jauh sangat dengan Putrajaya, tak, sebab dia dah bagi kuasa kepada negeri dan juga daerah. Structurally, the preferred model for the design of administrative system is clusters rather than pyramid. Dia lebih kepada cluster, maknanya kelompok-kelompok tertentu. Bahagian IT jaga IT, bahagian pendidikan jaga pendidikan, kesihatan jaga kesihatan, bahagian data jaga data, bahagian keselamatan jaga keselamatan, dan bukan lagi melalui piramid yang terlalu tinggi macam sistem yang lama, old system of public administration lah. In this system, autonomous agencies are linked to parent department on the basis of contract. Dia hanya dihubungkan melalui parent department, iaitu example Putrajaya. Ada masalah baru kita mengadu dekat Putrajaya. Therefore, in NPM, it favors in reducing central agency control. Dan melalui flat structure ataupun mendata ini, struktur organisasi yang lebih mendata ini, maka dia dapat mengurangkan central agency control. Maksudnya penguasaan daripada kerajaan pusat. Kalau kita Putrajaya lah, kuranglah kuasa sebab dah diagihkan kepada jabatan di peringkat negeri dan juga daerah. Okey, criticism of NPM. Sekarang ni kita nak melihat kepada apakah criticism kepada NPM. Ada juga yang mengkritik NPM ini, New Public Management. Antaranya number one ialah nothing new. Dia kata tak ada benda yang baru. NPM emphasis on management does not seem particularly new or original. Dia kata sama saja lebih kurang. Okay. But cuba kita tengok point number 4. NPM however contains something new and something old. Dia kata NPM ni ada yang lama dan ada sistem yang baru dikekal. Yang lama dikekalkan dan ada juga yang baru ditambah. So dia kata tak banyak sangatlah yang baru. Okay. Next. Demoralizing bureaucracy. Okay. Birokrasi yang kita dah belajar dalam chapter 2 itu adalah sistem yang lama, old ataupun traditional public administration. Maka new public administration ini ataupun new public management ni adalah satu benda yang maksudnya memberi kritikan ataupun menjatuhkan birokrasi lah. Okay. Ni NPM perspective have resulted in overlooking the contribution of career civil service by criticizing the bureaucracy. NPM ini dia kritik birokrasi sebab birokrasi terlalu tinggi hierarki. Jauh hubungan di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri dan juga daerah terlalu jauh. Tapi NPM dia flat structure dia, dan maka dia telah menjatuhkan birokrasi. Ini kritikan yang kedua lah. Yang ketiga adalah NPM ini over emphasis on market. Dia menekankan market, iaitu masyarakat dan juga customer. NPM over emphasis market orientation and over reliance on the private sector. Dan dia kata terlalu menekankan pasaran ataupun masyarakat dan lebih bergantung kepada private sector. Okay, concerns of citizens. Ini juga adalah criticism terhadap NPM ini di mana lebih mementingkan rakyat. The publicness aspect of NPM is not negotiable. Okay, kat sini dia nak menunjukkan bahawa NPM ini lebih mementingkan rakyat. Maksudnya kerajaan ni terpaksa ikut rakyat. Di situ ada dia punya criticism. Dan number 5, ills of rollback of the state. NPM favors downsizing the government. But it is argued that narrowing down the scope of government may be the universal recipe in view of the diverse development trajectories of nation. Okay, maksudnya kat sini adalah NPM ini menekankan tentang downsizing, maksudnya mengecilkan size ataupun capacity kerajaan itu, sebab dia pecahkan kepada yang kecil-kecil, kepada peringkat negeri dan daerah. Maka ini juga adalah salah satu daripada criticism of NPM. Okay,
Ini adalah impact ataupun outcomes of NPM secara keseluruhan. Boleh baca kat sini ada banyak. Number 1, efficient utilization of natural resources. Penggunaan sumber-sumber keuangan dan sebagainya ini secara lebih berkesan. Yang kedua, reduction of cost. Mengurangkan kos. Penjimatan. Ini kebaikan dia lah, impact dia. Ataupun advantage dia. Public-private partnership, kerjasama di antara jabatan kerajaan dan swasta. Profit-oriented birokrasi. Kalau dulu jabatan kerajaan dalam old public administration ataupun dalam public administration yang lama, dia tidak begitu menekankan profit. Tetapi dalam new public management, dia mula mencari peluang untuk menjana pendapatan untuk kerajaan. Cutting red tape maksudnya birokrasi lah, yang kita belajar Max Weber tu. Dia mengurangkan segala rules and regulation yang pelik-pelik, peraturan-peraturan yang melambatkan, yang melengahkan masa dan sebagainya itu. Cutting down the size of birokrasi. Ini yang tadi, yang downsizing, point number 6 tadi. Yang ini. Iaitu dia telah mengecilkan saiz kerajaan itu kerana dia telah bagi tugas kepada jabatan-jabatan kerajaan di peringkat bawahan seperti negeri dan daerah. Reducing budget, mengurangkan budget. Outcome budget, dia lebih mementingkan budget untuk outcome, iaitu hasil. Macam servis itu lebih penting. Rakyat sihat lebih penting daripada proses macam mana nak menyihatkan rakyat itu di hospital katakan. Putting customer first. Itu meletakkan kepentingan customer, itu rakyat lebih utama daripada kerajaan. Greater accountability, openness and transparency in administration. Yang ini tentang governance tadi, urus side B, iaitu accountability mementingkan kebertanggungjawaban dalam menguruskan keuangan. Openness, keterbukaan, memberitahu kepada rakyat tentang usaha-usaha dan langkah-langkah kerajaan dan tidak menyembunyikan fakta daripada rakyat. Dan juga transparent, telus, tidak menyembunyikan apa-apa isu tentang negara daripada rakyat. Okey, conclusionnya adalah public administration is always, point number 1, always and inherently progressive. Public administration ini, walaupun ada old public administration, new public management, tetapi dia adalah satu proses yang berterusan. Public administration sentiasa berubah. Daripada zaman dulu sehinggalah zaman sekarang menggunakan IT, menggunakan online dan sebagainya. Managerialism, the NPM and the reinventing government movement are just landmark towards progressivism, and there can be no end to the doctrine of public administration. There is only continuous doctrinal reform. Proses ini tak akan terhenti. Sekarang dah tahun 2020. So, by 2020, kita masih ada lagi pembaharuan di dalam bidang pentadbiran awam dan sentiasa berlaku sehinggalah kepada masa depan. Okey, itu saja. Ini adalah references yang you boleh refer. Dan jika ada soalan, boleh tanya dalam grup WhatsApp dan juga di dalam Telegram. Okay, thank you. Saya harap anda semua boleh faham dan stay safe at home dan jaga diri. Dan terima kasih kerana mendengar. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.